Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama meneruskan lagi ibadah puasa pada 17 Ramadan 1445 Hijrah. Jadi, di kesempatan ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu tentang peristiwa yang berlaku pada 17 Ramadan, iaitu Perang Badar. Umum mengetahui peperangan Badar ini adalah peperangan antara 313 orang umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentang 1000 orang kaum kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal. Peperangan ini tercetus apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perkhabaran bahawa khalifah perdagangan daripada kaum kafir Quraisy iaitu Abu Sufyan dalam perjalanan daripada Syam ke Mekah. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menuju ke Badar, seterusnya mengambil semula harta yang telah dirampas. Kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Badar telah sampai ke pengetahuan Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menyiapkan anggota tenteranya untuk menyerang umat Islam. Pada masa yang sama, para sahabat juga berbai'ah, berjanji untuk setia dan berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang akan tercetus. Pada tanggal 17 Ramadan bersamaan dengan pagi Jumaat, berlakulah peperangan antara kedua-dua belah pihak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pendekatan untuk bertahan dalam peperangan ini dan sekali-sekala menyerang jika ada peluang. Pada masa yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak henti berdoa agar kemenangan diberikan kepada tentera umat Islam. Berkat kesabaran dan kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam, Allah menghantar bantuan malaikat bersama-sama berperang dalam peperangan Badar, seterusnya memenangkan peperangan Badar tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membantu kamu memenangkan peperangan Badar sedang kamu berkeadaan lemah. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu lebih bersyukur. Berdasarkan kisah dan perkongsian yang diceritakan sebentar tadi, dapat kita mengambil pengajaran dan ibrah daripada peperangan Badar, iaitu yang pertama, agama Islam yang kita warisi, yang kita nikmati dan yang kita anuti pada hari ini merupakan pengorbanan dan titik peluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Di kesempatan ini saya menyeru agar kita semua bersama-sama selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibrah pengajaran yang dapat kita pelajari daripada peperangan Badar yang kedua adalah bermusyawarah. Bermusyawarah ataupun berbincang merupakan perkara asas bagi menyelesaikan sesuatu masalah untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Seterusnya, pengajaran yang kita perolehi daripada peperangan Badar ini adalah keimanan yang kuat, doa yang tidak putus-putus dan tawakal yang berterusan merupakan kunci dan senjata kepada umat Islam untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam sepanjang zaman. Pengajaran dan ibrah yang kita dapati daripada peperangan Badar yang keempat iaitu kebenaran dan kemenangan tidak akan dapat dicapai sekiranya ia tidak disertai dengan strategi yang hebat, perancangan yang kukuh serta penyusunan yang rapi. Pengajaran dan ibrah yang terakhir ingin saya kongsikan pada hari ini adalah kita sebagai umat Islam wajib ke atas kita mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah lah yang berkuasa ke atas segala-galanya. Oleh yang demikian,
marilah kita memperkuatkan iman kita dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Daripada sedikit kisah yang diceritakan sebentar tadi, marilah kita bersama-sama mengambil iktibar dan pengajaran untuk dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita. Semoga amalan kita diterima dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya ditempatkan kita di syurga kelak, insya-Allah. Akhir kata, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu dari kekurangan dan kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.